Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Apa khabar semua? Diharapkan dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan PDPR TMK untuk tahun 6. Okay, pada minggu lepas kita cuti dan ini adalah minggu kelima dalam sesi PDPR pada tahun ini. Jadi cikgu nak gabungkan standard pembelajaran daripada minggu keempat dan minggu kelima. Okey, jadi tajuk pada hari ini ialah memahami pengatur caraan. Kita tengok. Okey, memahami pengatur caraan. Okey, standard kandungan memahami pengatur caraan. Standard pembelajaran kita cikgu gabungkan minggu keempat dan minggu kelima, iaitu menyatakan kegunaan atau cara komputer dalam perkekasan harian, membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atau cara komputer, menulis satu set arahan yang menggambarkan aktiviti harian. Maksudnya kita akan membuat satu set arahan tentang aktiviti harian yang kita lakukan. Nanti kita akan tengok nanti di hujung pembelajaran nanti. Dan objektif pada hari ini ialah di akhir pembelajaran diharapkan murid dapat memahami kegunaan atau cara dalam perkekasan harian. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, jadi murid-murid boleh rujuk pada buku teks TMK tajuk pengatur caraan. Jadi kita tengok situasi yang berlaku semasa di kedai menjual barangan elektrik. Okey, kita baca sama-sama. Okey, Naresh bersama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Okey, jadi warga Naresh ni dia pergi ke kedai menjual barangan elektrik sebab ayah Naresh ni dia nak beli mesin basuh automatik. Jadi dia pun tanyalah jurujual tu. Ayah dia tanya, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Okay, mesin ini mempunyai komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Dan Naresh pun terfikir, bagaimanakah mesin ini dapat melakukan semuanya? Satu peralatan elektrik boleh laksanakan semua. Okey. Jadi tengok dulu situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Pada suatu hari, Ibu Amir meminta Amir untuk melaksanakan kerja rumah iaitu membasuh kain dan memanaskan makanan. Ibu Amir hendak pergi menziarahi jiran yang kurang sihat. Dan ibu pun pergi menziarahi Makcik Kia. Amir terus bangun dan bersiap. Setelah menikmati sarapan pagi, Amir mula melaksanakan tugas yang telah dipesan oleh ibu. Banyak sungguh baju yang hendak dibasuh hari ini. Amir pun memasukkan baju ke dalam mesin basuh. Tiba-tiba, kenapa dengan mesin basuh ini tak boleh berfungsi seperti biasa? Apa masalahnya pula? Terpaksalah basuh dengan tangan. Amir pun membasuh semua kain tersebut dengan menggunakan tangan. Setelah selesai membasuh dan menyidai baju, perut Amir terasa lapar. Amir segera pergi ke dapur untuk memanaskan lauk. Lah, kenapa pula dengan microwave ni? Rosak juga ke? Makan makanan sejuk lah nampak gayanya hari ini. Okey, selesai makan tengah hari, Amir ingin merehatkan badan dengan menonton televisyen. Kenapa dengan TV ni pula? Malam tadi elok je terpasang, tengah hari ini dah rosak pula. Apalah nasib saya pada hari ini. Nampak tak? Okay. Ini salah satu contoh kegunaan pengatur caraan, iaitu yang pertama di mesin basuh automatik tadi. Sekiranya mesin tersebut rosak, apa akan jadi pada Amir? Amir akan basuh kain dengan guna tangan. Jadi
letih, sangat letih. Bila basuh guna tangan letih berbanding menggunakan mesin basuh automatik. Kemudian dah habis basuh dah lah letih, pergi ke dapur nak makan, tiba-tiba nak panaskan lauk, tak boleh pula, microwave rosak. Jadi terpaksalah dia makan makanan yang sejuk. Dan dah habis makan nak pergi tengok TV, TV pula rosak. Memang nasib tak baik betul lah Amir pada hari ini. Itu contoh situasi penggunaan pengaturcaraan dalam perkakasan harian. Jadi kesimpulan dia, kita tengok apa kesimpulan daripada cerita ini. Mesin basuh automatik membantu memudahkan kerja manusia untuk membasuh, membilas dan mengeringkan pakaian. Sekiranya tiada arahan komputer dalam mesin basuh automatik tersebut, manusia perlu melakukan semua kerja tersebut secara manual. Kita tengok mesin basuh pada zaman dulu. Okay. Separa automatik, dia panggil separa automatik. Mak kamu terpaksa tunggu air bagi penuh, dah penuh tutup paip, kemudian masuk sabun, kemudian pusing timer dia, pusing timer, contohlah 30 minit, dia kena tunggu pula 30 minit, habis basuh 30 minit, kena buang air pula secara manual. Dah habis semua basuh, nak masuk ke dalam tempat pengering pula, kena masuk secara manual, pergi tempat pengering, kemudian pusing timer, tunggu timer habis, barulah selesai. Jadi itulah betapa mudahnya bila ada mesin basuh automatik. Masuk sekali je semua dalam dalam mesin basuh, tekan on, start, terus jalan, tak payah tunggu dah. Dia jalan sampailah dia kering. Dia dalam mod mengering. Jadi dah habis kering tu baru kita boleh sidai. Itu adalah perbezaan antara mesin basuh automatik dengan mesin basuh separa automatik. Jadi apakah maksud atur cara? Atur cara adalah satu senarai arahan atau atur cara untuk diikuti supaya matlamat kita tercapai. Macam contoh tadilah, dalam situasi Amir tadi, tak kisahlah menggunakan mesin basuh ataupun menggunakan tangan, dia ada step by step dia, tu cara dia, arahan dia. Mula-mula kalau guna mesin basuh, mula-mula masuk baju dalam mesin basuh, kemudian masuk sabun, kemudian tekan on, kemudian tunggu sehingga habis mesin basuh, basuh pakaian, kemudian jemur. Itu arahan. Sama juga dengan bila dia menggunakan tangan, basuh menggunakan tangan. Mula-mula sekali masukkan baju dalam baldi, kemudian isi air, kemudian isi sabun, kemudian gosok baju menggunakan berus, kemudian bilas, kemudian perah dia bagi kering, kemudian bagi silai pakaian. Itu pun adalah arahan juga. Itu adalah maksud atur cara. Kita tengok pula contoh set atur cara mesin basuh automatik. Macam cikgu cerita tadilah. Yang pertama, kumpul pakaian yang ingin dicuci. Yang kedua, masukkan pakaian ke dalam mesin basuh. Yang ketiga, masukkan sebuah pencuci ke dalam mesin bekas cucian. Yang keempat, hidupkan switch mesin basuh. Yang kelima, matikan switch mesin basuh. Dan yang keenam, jemur. Itu adalah contoh set atur cara mesin basuh. Ini bukan lagi set pengaturcaraan, ini adalah set atur cara. Mesin basuh. Kita tengok pula apakah maksud atur cara komputer. Tadi atur cara, sekarang ni atur cara komputer. Jadi atur cara komputer adalah satu set arahan bertertib yang mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu aktiviti. Atur cara komputer dihasilkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan. Jadi proses menghasilkan atur cara komputer dikenali sebagai pengaturcaraan komputer. Yang inilah yang kita akan belajar sebenarnya. Pengaturcaraan komputer. Ini contoh set atur cara komputer. Tadi set atur cara
mesin basuh automatik